Apa kabar semua? Kepada subscriber saya, para hadirin. Nama saya ialah Dr. Lee dan inilah WhatsApp saya 019 7878 299. Sila WhatsApp saya sekarang jikalau kamu ingin membeli buku saya. Buku ini khusus fokus kepada grammar sahaja. Saya tulis buku ini kerana atas permintaan subscriber dan saya sendiri juga, sebab saya kerap selalu pergi ke kedai buku dan jarang sekali boleh dapat buku grammar. Kalau ada pun untuk sekolah rendah dan banyak gambar, ada banyak picture dan banyak penerangan, tetapi latihan ada kurang sedikit. Mungkin itu cara yang kanak-kanak suka. Bagi saya tidak ada rahsia belajar English. Ada ramai pelajar tanya saya tips. Rahsia saya rajin membuat latihan. Pasti okey. Sebab itu buku saya tidak ada gambar, hanya ada latihan. 1384 soalan, lengkap dengan penerangan dan jawapan. Jadi oleh kerana buku ini khusus untuk belajar sendiri, maka saya pun bimbang juga anak-anak buah saya atau pembeli saya buat separuh tergegala atau buat separuh sudah tidak ada motivasi sebab semakin susah. Jadi untuk membantu pembeli, maka saya akan buat naik video-video di YouTube channel saya mengikut buku saya. Sebaik saja buku diedarkan, dihantar ke rumah kamu, maka saya akan mula di YouTube channel saya setiap bab mengikut buku saya. Jadi dalam video saya akan buat penerangan, saya akan bincang jawapan dengan kamu supaya saya boleh pastikan kamu habiskan buku tersebut. Okey? Dan sedikit tentang saya. Kamu tahu nama saya Dr. Lee. Saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Kini saya tinggal di Kluang, Johor. Sejarah saya tidak pernah membuat kerja yang kedua. Saya hanya mengajar. Jadi saya mula mengajar di Singapura 2 tahun. Selepas itu saya mengajar di kampung saya, Bukit Mentajam, di Jitsin High School. Dan lepas itu saya ke Sabah, mengajar di Beaufort, mengajar di Tenom, mengajar di Kota Kinabalu. Di Kota Kinabalu saya mengajar di Sekolah Menengah Kengkok. Lepas itu di Kota Kinabalu juga saya mengajar di Maktab Perdagangan Kinabalu, Kinabalu Commercial College di Wisma Sabah. Selepas mengajar di Kota Kinabalu, maka saya pergi ke Sandakan. Dan di Sandakan saya mengajar di Kinabalu Commercial College juga sebab mereka ada cawangan di sana. Jadi saya di transfer ke Sandakan dan membantu maktab untuk mengendalikan kursus-kursus yang berlainan dalam bahasa English Australian program. Dan lepas itu saya buka pusat tuition sendirilah. Saya pun berhenti bekerja dan saya buka pusat tuition, ada 4 di sana. Dan lepas itu saya balik ke Semenanjung, jadi ke Kluang. Waktu saya sampai ke Kluang, saya mengajar di Chonghua High School. Dan lepas mengajar, saya berhenti mengajar di Chonghua High School dan buka pusat tuition sendiri dari tahun 2003 sampai sekarang. Jadi sejarah pusat tuition saya di Kluang sudah ada 17 tahun. Saya buka pusat tuition. Di samping mengajar, sendiri mengajar, saya juga mengendalikan pentadbiran. Saya mentadbir pusat tuition saya. Dan pada masa 8 saya suka buat naik video. Dan sekarang ada hobi yang lagi satu, menulis buku. Saya pun rasa seronok. Saya boleh gunakan kreativiti saya untuk
mengeluarkan soalan yang kreatif sedikit supaya pelajar saya berasa sangat mencabar, tetapi tidak putus asa, mencabar sahaja. So bab ini 3 orang bertanya 3 soalan yang berlainan, tetapi sebenarnya bab yang sama, possessive nouns. Jadi saya kumpulkan 3 serentak mengajar, habiskan, supaya pelajar yang bertanya itu pun berasa gembira, sebab jawabannya akhirnya Dr. Lee menjawab juga. Baik, boys bag, men's scarves, book cover. Jadi pelajar biasanya atau subscriber biasanya tanya soalan begini, dokter, macam ini betul kan? Atau dokter, kenapa ini salah? Bagi saya 3-3 pun salah, tiada satu yang betul. Dan saya beritahu mengapa. Possessive nouns, bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, maksudnya kepunyaan. Sesuatu itu kepunyaan sesiapa. Jadi kamu ingat, possessive nouns diwakili oleh apostrophe S atau S atau apostrophe. Jadi tandanya, tanda macam koma tapi di atas, S atau apostrophe sahaja. Dan apostrophe S apostrophe digunakan untuk benda-benda yang ada nyawa. Jadi English kita panggil living things. Benda-benda atau nama am yang mempunyai nyawa adalah orang atau manusia, binatang atau haiwan. Contoh saya beri di sini. Contohnya, a boy, seorang lelaki. Bag, satu bag, sebuah bag. Sekarang saya mau cakap, seorang lelaki punya bag. Bagaimana saya cakap atau tulis? A boy's bag. Yang apostrophe S ini maksudnya punya. Jadi seorang budak punya bag. Senang. Kalau banyak lelaki mesti banyak bag. Tidak logik kalau saya cakap 10 orang lelaki tetapi bag satu saja. Mana boleh? Kalau tak boleh, kamu tahu mengapa ini salah? Ini salah sebab dia tulis mungkin 10 lelaki budak atau 20 orang lelaki tetapi pegang satu bag. Macam mana ya? So banyak lelaki, banyak bag. Banyak lelaki punya bag. Sini memang ada S sebab banyak lelaki. Kalau banyak kita tambah S. Jadi di belakang S kita tulis apostrophe untuk menandakan punya. Jadi banyak lelaki punya bag. Sekarang kamu tahu boys bag salah. Apakah jawaban yang tepat? Boys bags baru betul. Ini baru betul. Ini betul. Banyak boy, banyak bag. Tak boleh banyak boy satu bag. Mana boleh? Okay? A man, a car. Seorang lelaki, sebuah kereta. Jadi saya cakap, seorang lelaki punya kereta, a boy's bag, gunakan apostrophe S. Okay? Tetapi banyak lelaki kita panggil men. Saya cakap men. Ada ramai orang saya dengar, terutama sekolah Cina, mereka kata men. Okey juga, tidak salah. So, men saya cakap men. Banyak lelaki, men. Ini sudah banyak. Jadi saya mesti tulis apostrophe S. Saya tak boleh apostrophe. Kita simpan apostrophe sebab ada S di hujung perkataan itu. Ini tidak ada. Ini memang sudah banyak. Jadi kita mesti simpan apostrophe S juga. Maksudnya, tidak kira satu lelaki man atau banyak lelaki men. Belakang apostrophe S. Untuk bermaksud punya. So banyak lelaki punya kereta. Jadi sekarang kamu tahu mengapa ini salah. Sebab tidak ada perkataan mens untuk menunjukkan banyak lelaki. Sebab itu kamu tidak boleh tulis apostrophe. Ini salah. Yang betul ini. So ingat, tidak ada perkataan mens. Kalau banyak lelaki men, men.
Tidak kira satu atau banyak lelaki, apostrophe S untuk menandakan punya. Kamu sudah betul. Oke, so men's cast salah. Sebab MEN memang sudah banyak, jadi tidak payah tambah S lagi. So MEN kekal, apostrophe S untuk menunjukkan punya. Jawabannya sudah di sana. Oke. Sekarang saya ke non-living things. Benda-benda yang tidak ada nyawa. Oke. Maksudnya kerusi kah, botol kah, buku kah, dia tidak ada nyawa. Kalau tidak ada nyawa dan kita ingin cakap punya, kita tak boleh guna apostrophe S atau apostrophe. Tidak boleh, tidak boleh. Kita gunakan of the untuk bermaksud punya. Contoh, otak kamu fikir, hati kamu fikir, books cover, buku punya kulit, tapi buku tidak ada nyawa. Kalau dia tidak ada nyawa, kita tak boleh simpan apostrophe S. Jadi kita simpan apa? Ini salah. Jadi belakang pindah ke depan, depan pindah ke belakang, gunakan the dulu. Jadi jawabannya apa? The cover of the book. Kulit kepunyaan buku. Of the menggantikan apostrophe S atau apostrophe. The bottle's cap. Hati fikir begitu. Penutup. Botol punya penutup. Tetapi tak boleh. English kalau dia tidak ada nyawa, kita tidak boleh tulis apostrophe S atau apostrophe. Jadi kita buat apa? Belakang pindah ke depan, depan pindah ke belakang. Start dengan the dulu. The cap of the bottle. Jawaban sudah betul. Penutup kepunyaan botol. Itu jawabannya. The chair's legs. Banyak kerusi punya kaki-kaki. Maksudnya kerusi-kerusi punya kaki-kaki. Otak fikir begitu, hati fikir begitu, tetapi salah. Mengapa? Kerusi tidak ada nyawa. Kalau dia tidak ada nyawa, kita tidak boleh tulis apostrophe atau apostrophe S. Jadi kita buat apa? Belakang pindah ke depan, depan pindah ke belakang. The di depan. Jadi the legs of the chest. Kaki-kaki kepunyaan kerusi-kerusi. Jawaban kamu sudah tepat. Sini ada dua lagi contoh. Contohnya orang itu namanya ada S di belakang. Contohnya James. James tidak ada S, James Bond. Kalau James namanya memang ada S, kita hanya simpan apostrophe. Kita tidak simpan apostrophe S, walaupun dia satu orang. So James kan, James punya kereta. James punya kereta. Headmistress, guru besar perempuan atau wanita. Dia memang ada S di belakang. Jadi kita buat apa? Simpan apostrophe sahaja. Guru besar punya kereta. Paham? Jadi kalau perkataan itu memang ada S di belakang, kita hanya simpan atau kita hanya membubuk apostrophe, maka jawabannya sudah tepat. Maksudnya punya. Tetapi yang saya ajar ini adalah mengapa saya kotakkan, sebab saya ingin beritahu British English. Ini British English. Kalau American English, James ada S, dia tidak peduli. Dia lagi apostrophe S. Dia lagi apostrophe S. Baru dia, maksudnya James apostrophe S kah? Tapi untuk British English, James memang ada S apostrophe sahaja. Yang kita belajar di Malaysia, kita belajar ini. Kita belajar British English. English Permaisuri England. The King's English or the Queen's English. Bukan American English. Oke? Jadi jikalau kamu nampak James apostrophe S kah? Tak payah tanya saya.
Sebab saya sudah beritahu. Jangan tanya lagi, dokter mengapa begitu? Saya sudah beritahu. Itu American English. Kita belajar British English. Kecuali kamu pergi Amerika Syarikat untuk belajar, maka kamu ingin gunakan cara mereka tulis, oke? Tapi kalau kamu tulis begini pun oke juga. Sebab Amerika mengiktiraf England mengiktiraf Amerika, tetapi Malaysia kita masih ikut British English lah. Kita tinggal di Malaysia, jadi kita ikutlah peraturan dan undang-undang di sini. Oke, sekian untuk hari ini sahaja. Saya berharap kamu suka video saya dan memahami apa yang saya ajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih.